pertama kali kami buat. Apapun kita cuba sedaya upaya yang baik, dan kita dah berjaya atasi beberapa masalah teknikal tadi, dan kita harap anda semua boleh mendapat manfaat daripada ceramah hari ini, insyaAllah. Jadi jangan tak melengahkan masa, kita teruskan dengan penceramah kita, Dr. Suraya, silakan. Okey, sebenarnya kita tunggu juga Dr. Hanisa Hassan selaku dekan kita ya, untuk memberi sedikit kata-kata aduan, tetapi memandangkan Dr. Hanisa ada ni, mungkin kita dahulukan dahulu ni, kemudian kalau misalnya Dr. Hanisa ada bersama kita, kita akan berhenti sikit sekejap, kita bagi laluan kepada Dr. Hanisa sebagai kita punya dekan untuk memberi kata-kata ucapan. Saya lupa nak perkenalkan diri saya Dr. Syahrian Nur Ain Syarudin selaku moderator pada hari ini. Jadi kalau misalnya ada soalan, saya akan kumpulkan semua soalan-soalan dan mungkin kita akan berikan kepada Dr. Suraya untuk boleh bincangkan soalan-soalan anda selepas habis forum kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Kita teruskan kepada Dr. Suraya ya, insya-Allah. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih saya ucapkan kepada dekan selaku dekan Dr. Hanisa sebagai dekan Fakulti Teknik dan Warisan, Dr. Raja sebagai Ketua Jabatan Pengajian Warisan, di atas sokonganlah atau usaha murni kita untuk mewujudkan sesi perkongsian ilmiah dalam bentuk yang santai lah. So terima kasih kepada pengurusi. Sebelum tu saya mulakanlah topik kita hari ini. Tajuk dia adalah asas kelas warisan antara teori dan amalan. Okay, so ini adalah salah satu antara inisiatif daripada Jabatan Pengajian Warisan oleh Dr. Raja untuk mewujudkan budaya perkongsian ilmiah, perkongsian ilmu yang bakal diadakan setiap minggu, iaitu Bicara Warisan 1. Jadi bagi membuka sesi perkongsian kita yang mana akan dikongsi oleh ahli-ahli akademik yang lain dan jemputan luar, saya diberi tajuk untuk mengupas tentang warisan secara general basis lah, dalam konteks general. Jadi saya cubalah untuk kongsi pengalaman apa yang saya ada, yang saya dah belajar sepanjang saya belajar lah. Jadi ini pun sesi perkongsian yang baru bagi saya. So kalau ada teguran ataupun penambahbaikan, cadangan ataupun soalan yang saya boleh jawab, saya cubalah jawab. Tapi anggaplah ini sebagai satu perkongsian akademik antara kita. Kalau saya tak boleh jawab, mungkin Dr. Raja dan Dr. Syahrah juga boleh tolong bantulah, kita sama-sama cuba. Okey, jadi hari ini adalah tajuk dia Fundamental of Heritage Sustainability, asas kelestarian warisan antara teori dan amalan. Jadi apa konsep dia sebenarnya? Before we go further, mungkin kita boleh tengok kepada konsep warisan itu sendiri. Saya berminat untuk menarik perhatian semua dengan konsep yang dikenalkan oleh Howard pada 2013, sebab tajuk konsep warisan yang dikenalkan tu macam quite simple. Okay, ada beberapa terma dalam introduction to heritage definition. Dia kelaskan sebagai beberapa. Yang pertama merujuk kepada legacy inheritance, yang merujuk kepada mungkinlah wasiat ataupun saka ataupun apa yang kita dapat daripada generasi sebelum inilah, yang di passed down from generation to generation. So dia juga merujuk kepada sesuatu yang mungkin akan didapat, yang kita akan dapat lah, yang kita tak tahu lagi, tak dapat lagi maksudnya, tapi kita tahu kita akan dapat in a later date. Contohnya macam dalam family kita, nenek kita masih amalkan certain tradition kan. So kita tahu benda tu wujud dan masih lagi belum kita continue this tradition, but once let's say nenek dah meninggal ke apa semua, kita akan sambung tradisi tersebut. Maksudnya kita tahu kita akan wariskan this pusaka, something like that, but in a later date lah.
Seterusnya dia merujuk kepada sesuatu yang kita nak, apa sahaja yang kita nak, something yang kita rasa nak simpan, nak conserve, nak kumpul, dan this collection yang kita dah conserve ni kita nak pass kepada generasi seterusnya lah. Dan terakhir sekali dia merujuk kepada sesuatu kondisi ataupun benefit atau faedah lah yang kita dapatkan. Mungkin kita dapat nenek kita pass downkan elong ke apa nama, cucuk sanggur dan sebagainya daripada generasi sebelum ni ke seterusnya. So dia kata circumstances, physical thing or unseen thing. Maksudnya situasi keadaan itu boleh merujuk kepada yang berunsurkan fizikal, macam saya cakap tadi, contoh cucuk sanggur, kain batik ke apa-apalah, ataupun benda yang tak nampak, mungkin knowledge tentang sesuatu amalan, contoh cara orang muda, cara untuk orang dulu awet muda kan, tengok nenek you masih lagi 100 years maintain comel kan. So dia ada sort of traditional punya practices dalam nak cantikkan muka ke apa semua, nak maintain muda lah. So dia kata dia boleh merujuk kepada benefit ataupun situasi yang merujuk kepada satu yang aspek fizikal dan benda yang tak nampak lah. Okay, so seterusnya kegunaan harian. Dalam konteks penggunaan harian, contohnya Hitchcock and King ni dia define warisan ni dalam konteks harian mungkin sesuatu yang saya cakap tadi, pusaka itulah warisan yang kita pass down ke generasi seterusnya, atau dalam konteks yang luas boleh merujuk kepada satu idea ethnicity, nationalism. Maksudnya certain heritage objects tu boleh represent our ethnicity kan. Kalau kita pakai baju kurung, kita represent ethnic Melayu lah, nationalism dan global identity. Jisma pula dia antropologis, dia merujuk kepada bahawa warisan ni adalah salah satu elemen budaya jugalah. So macam mana warisan ni parts of elemen budaya yang perlu diteruskan sebab budaya ni parts of what we do and what we think every day lah. So whatever we do and what we think on everyday basis is a reflection of our budaya, and at the same time reflects kita punya heritage amalan lah. Kita buat hari-hari, kita dah terbiasa dengan this amalan, and then we think that it is very precious and we want to pass down this amalan practices or these objects to the future generations. Whereas Rujan ni dia trace back konsep warisan tu daripada zaman Roman Empire, yang mana dulu kan perang-perang dan sebagainya. Jadinya dia tengok heritage tu dari konsep macam mana orang yang berperang ni dia paskan alat-alat peperangan dia tu, yang mana dia dapat dia dah berperang selama dah jadi askar ke apa kan for few hundred, dia tak hidup 100 years kan, dalam 5-6 tahun, 10 tahun ke apa semua, dia paskan kepada next generation yang mana merujuk kepada idea of warisan private lah, private heritage. Okay, seterusnya Beko pula dia Reko pula dia tengok kepada evolusi perkembangan warisan di Western European lah, yang mana dia tengok dan kaji daripada penggunaan bahasa itulah warisan yang digunakan secara global, yang diterima secara globally. Okay, so seterusnya sebelum ini, before this dia kata warisan tu dilihat dari segi one directional proses, maksudnya satu direction saja yang mana merujuk kepada objek yang mampu meraih arouse values kepada society. So dia merujuk kepada, bila kita kata objek yang mampu arouse values kepada society, dia lebih kepada bersandarkan kepada aspek material lah. So dia kata walau bagaimanapun lepas tu ada beberapa approach lah situasi yang mana warisan tu no longer tengok daripada aspek konsep warisan tadi, objek tadi, hanya on the material aspect, no longer that. So dia kata ini boleh bagi kepada possibility lah bahawa kita boleh safeguard warisan tak ketara, yang mana warisan tak ketara at that time kurang diberi perhatian dan sebagainya. So seterusnya Beko dia cerita tadi macam konsep penggunaan patrimoine dalam konsep France yang merujuk kepada warisan barang ataupun benda yang dipaskan oleh mak ayah kepada seterusnya yang menunjuk kepada konsep warisan personal, warisan individu lah, private heritage dalam masa France Revolution dulu. So
definition seterusnya daripada konsep warisan yang personal tu, dia slowly broaden untuk merujuk kepada konsep common heritage, maksudnya warisan yang untuk semua, untuk satu kumpulan, untuk national identity dan sebagainya. This is reflected dekat Malaysia. Kalau masa awal-awal Malaysia punya pembentukan national identity, kita gunakan konsep warisan tu kan, warisan kebangsaan, yang kebangsaan, bila kita sebut kebangsaan tu, warisan itu dipunyai bukan orang Melayu sahaja tapi rakyat Malaysia kan. So dia kata kat sini sama juga konsep of common heritage tu, di mana heritage of a nation, maksudnya warisan sebuah negara, sebuah state lah, yang mana dia mengandungi bahan dan apa-apa harta yang dipunyai oleh king lah, oleh raja kita, dan yang mana apa-apa property or goods of property yang dipunyai oleh raja tu dipunyai oleh semua orang. Itu kita punya identity. Dia kata yang ini merujuk kepada proses di mana nationalization process, maksudnya proses mewujudkan identity bangsa lah. So dia kata English ni dia translate the word property lah, property, konsep property tadi yang menunjukkan konsep possession, inheritance, maksud proses perpindahan sesuatu objek tu melalui konsep inheritance dan sebagainya lah. Okay, so Venice Charter dia emphasize on the property of the public pada 1964 tu lah. Dia kata yang mana warisan tu no longer restricted, bukan lagi merujuk kepada objek warisan individu dan personal punya heritage lah, yang mana dia menekankan nilai dalaman. Dia juga dalam Venice Charter dia menekankan aspek dalaman, nilai value yang bila kita tengok merujuk kepada aspek intangible lah. Okay. So yang mana dia kata objek itu bukan objek as in itself lah, dia ada dia punya meaning, nilai kepada sesuatu kelompok, groups of individual. Seterusnya Bora Charter, lepas tu dia update setahun seterusnya, dia pun memperkenalkan konsep warisan tak ketara lah. Tadi kan kita cakap proses daripada property yang merujuk kepada warisan ketara. So they slowly move the definition to warisan tak ketara, bawah Bora Charter, Oshoranov, Al-Qumos dan sebagainya. Dia yang mana istilah tu dia kata cultural significant, maksudnya tapak-tapak warisan ke objek warisan tu ada nilai budaya. Bila merujuk kepada nilai budaya, dia merujuk kepada satu nilai intrinsic which is element intangible lah. Due to its aesthetic, adanya nilai estetik, ada sejarah, ada scientific dan nilai-nilai sosial sesebuah community maybe. So dia kata pendekatan ini menekankan aspek tangible dengan warisan ketara dengan tak ketara, yang mana meningkatkanlah kita punya kesedaran tentang nilai warisan tak ketara dan betapa pentingnya untuk kita tekankan bukan sahaja objek material tapi the meaning, value, social values and historic something intangible lah dia kata. So dia kata daripada sini secara indirectly lah, secara tak langsung kita dah menekankan peranan siapa yang bawa benda tu, siapa yang establish this social values, historical aspect, which is dikata kat sini menekankan aspek role of community, peranan community itulah. Jadinya untuk make sure this intangible heritage sustain, maka dia kata pentingnya ada peranan community. Kita kena acknowledge peranan community-nya dalam memastikan bahawa objek tu dia bukan meaningless lah, dia ada makna. Makna dia ni dibina oleh komuniti melalui budaya apa dia semua lah. Okay. So selain itu Smith, Akagawa semua dia define meaning warisan tak ketara ni dari aspek physical representation, tangible dengan intangible, yang mana dia kata dua ni tak boleh berpisah, dia berkait. Seolah-olah macam tangible dengan intangible ni macam kita berjalan tengah panas, bayangan kita kan, shadow selalu jalan, kita lari pun dah ikut kita. So dia kata seolah-olah intangible heritage adalah satu bayangan for tangible heritage lah. Okay, so dia kata bila dia attach dan this intangible heritage ni adalah representation of this physical heritage objek ni, dia kata maka kita kena preserve lah meaning dia, karakter dan sebagainya. So dia kata kat sini Osman dengan Hamzah ni dia reflect lah macam mana kepelbagaian tafsiran budaya kan, lain budaya lain pula tafsiran dia dan praktis dia kan. Sama juga macam kita tengok dalam Malaysia, laksa ada pelbagai kan, pergi kat Kelantan ada laksa Kelantan, laksa Penang, laksa Asam dan sebagainya. So dia kata bila kita
bercakap tentang aspek budaya, dia reflect bahawa budaya ni ada pelbagai dan ada manifestasi yang pelbagai lah. So dia kata kat sini dia came out lah dengan elemen-elemen warisan tak ketara, which is mungkin merujuk kepada amalan sosial, ritual, tradisi, oral, performing arts, kemahiran, skill dan sebagainya lah, knowledge regarding the universe dan sebagainya. So daripada sini kita tengok Ahmad dia kata bahawa bila konteks warisan ni kita nampak bahawa definisi dia tu tidak ada standardized lah, tak ada standardized definition at national level. So daripada sini kita tengok bahawa proses warisan ni nak define warisan tu in the end ada dua konsep tadi, warisan ketara dengan tak ketara. Walau bagaimanapun kita kena tengok benda tu secara dia bekerjasama secara harmoniously lah antara ketara dengan tak ketara, yang mana kita nak identify bahawa pentingnya peranan sesuatu objek. Objek tu perlu ada sebab kita tengok peranan dia, dan maksud kegunaan fungsi dan meaning this attached to the object pun penting juga untuk kita belajar dan faham. Okay, konteks warisan. Konteks warisan ni bila kita belajar tentang warisan ni sebenarnya macam orang kata concern to all people, maksudnya dia macam untuk semua orang lah, untuk semua orang yang percaya tentang sesuatu ataupun mungkin dia rasa dia berbeza kan, okay budaya aku gini, yang ni sekian, dia rasa diri dia dan identiti dia berbeza lah. Selepas itu dia kata kita rasa dalam konteks warisan pun dia kata ada perbezaan juga, contohnya konsep perbezaan warisan lokal, warisan tempatan, warisan private tadi and public heritage. Kalau private heritage macam mana, dia publicly owned, rumah pusaka kita yang kita pass downkan kepada yang nenek kita, pass down kepada kita, dan kita continue using this this heritage objects lah. Public heritage really owned by by authorities ke, by yang mencerminkan national identities of certain nation dan sebagainya. Seterusnya dia kata sebabnya warisan ni muncul sebab ada fascination of heritage, sebab ada orang suka, fascination lah, minat terhadap warisan. So dia kata muncullah pengajian tentang warisan, pengurusan warisan, konservasi warisan dan sebagainya. Sebabnya kenapa munculnya minat yang pelbagai ini dan approach yang pelbagai, sebab dia kata kat sini bila you nak you minat tadi, something that you want kan, something yang you nak simpan, you nak kumpul tadi, akan ada explanation, detail explanation daripada teks ke, daripada buku dan sebagainya, sejarah, karakteristik, cara nak selamatkan dia, apa yang kita nak tengok dan harga value dia. So dia kata bila kita nak tahu sejarah dia, kita kena tanya siapa? Kita kena rujuk mungkin historian kan. Kalau nak cara nak conserve dia, kena cari siapa? Arkeologis ke, conservator, ekologi. So maksudnya dalam konsep nak nak belajar tentang warisan, dia kata maka perlu ada explanation yang detail dari pelbagai bidang. Dia tak boleh dalam satu bidang sahaja kan. So ada arkeologis, ada ekologi, ada sejarah, ada literature. Jumpa rumah baru kan yang sejarah, ada elemen-elemen sejarah. So kita kena refer siapa? Cari historian, rujuk pakar sejarah dan sebagainya. Okay, tanya arkeologis, check tahun bila dan sebagainya, material apa semua, authenticity of the heritage object dan sebagainya. So bila kita kata this heritage object is a heritage object, kita nak jaga, nak simpan, nak ceritakan sejarah dan sebagainya, maka perlu ada disiplin yang approach from a different discipline lah, multidisciplinary approach kita panggil. So bila kita tengok sini, kenapa ada pelbagai disiplin tu kan, sebabnya ada variation of interest lah, ada minat yang pelbagai tadi dari aspek bidang yang pelbagai seperti conservation, curatorship, collection, pengurusan dan sebagainya. So daripada sini kita tengok warisan dia ada benefit, dan dari segi aspek benefit dia kita boleh tengok bahawa dia mungkin boleh bagi benefit someone dan mungkin boleh tak bagi benefit to someone. Contoh sebab dikotomi tadi lah kan, saya cakap private dengan national interest. Kalau national interest
especially in the apa nama pembinaan negara bangsa tu, some heritage is worth saving sebab dia apa nama penting untuk melambangkan warisan identiti bangsa, especially di Malaysia ni kita punya warisan dibentuk oleh apa nama national identity tadi kan. Tapi kalau private tu walaupun kita kata macam mana penting pun objek warisan kita, it must not dia tak semestinya diwartakan. Dia tak not necessarily apa nama diiktiraf sebagai apa nama warisan by others lah. Bagi kita yes lah as a private heritage. So dia kata dia mungkin boleh benefit others and disadvantage others sebab ada dua dikotomi yang berbeza ni. Selain itu kita pun ada konsep official dengan unofficial, warisan yang rasmi dengan tak rasmi kan. Yang mana yang rasmi tu yang negara kita claim lah. Contohnya bila you browse through the JWN list, you tengok senarai daftar warisan kebangsaan, senarai daftar warisan yang tu officially claim lah. Tapi yang tak officially claim tu usually boleh juga, memang juga konsep dia warisan, but warisan which is reserved to your individual lah, individual or family heritage. Selain itu kita pada konsep lokal dengan identities di mana dia kata kat sini kita fokus, kita patut mungkin lah dia suggest kat sini kita should more fokus kepada konsep warisan tempatan tadi dan kaitan warisan tadi ni dengan identiti lokal penduduk tempatan lah dia kata, yang mana konsep ni kurang diberi perhatian lah by expert especially lah. So contohnya expert takkan rasa nak conserve you punya, contoh you ada rumah cantik, rumah family you, so expert takkan rasa nak conserve warisan family heritage you lah. Sebabnya tu ada tengok kepada value dia, value tu ada national punya interest ke tak. So dia kata as long as it has a common ground ataupun diterima secara universal, maka dia boleh lah acknowledge apa nama family heritage you as parts of the national punya heritage. Okay. So dari segi meaning pula warisan tadi, dari segi maksud warisan juga bawa maksud yang personal kepada individu kan. Macam saya, warisan saya lain dan konsep dia pun lain, orang lain pun sama jugalah. Okay, so sebabnya kita dilahirkan dalam konteks yang berbeza dan kita ada own stories yang mana apa yang penting bagi kita lah. Selain itu warisan juga boleh jadi bahaya juga, dia kata sebab dia boleh menceritakan tentang semangat kebangsaan lah, nationalistic, eksklusif, seksis, elitist, backward looking dan sebagainya. Contohnya yang apa nama, yang ni saya contohlah conspiracy of the rich to acquire property of the poor kan, sebab rumah dia cantik semua, ada elemen-elemen estetik yang ambil untuk jadi conservation, tak boleh dah dia guna dan sebagainya. Dan eksklusif dan divisif tu dia mungkin boleh favorite dengan selective in nature macam saya cakap tadi lah. Apa nama warisan kalau ada elemen-elemen yang apa nama menimbulkan semangat apa nama common heritage tadi, dia boleh pilih lah, favorite lah, selektif, ada yang dia pilih, ada yang tak pilih lah. Okay, so advantage and disadvantages others pun samalah konsep dia. So bila kat sini kita tengok dia kata cara yang baik lah, yang terbaik kita boleh jawab untuk guna pendekatan nak approach kita kepada warisan ni adalah kita kena cuba cari cara yang realistik, yang terbaik untuk memahami aspek warisan ni. So dia kata kat sini sebabnya wujudnya warisan ni sebab dia dah jadi scholarly interest. Scholarly interest, ramai scholars dah berminat untuk kaji tentang warisan. Jadinya dia kata kalau dalam konsep yang kita dah tengok daripada awal sampai sekarang tadi, heritage ni banyak kita konsep daripada mula sampai sekarang dia menekankan kepada aspek manusia kan, community tu tadi. So dia kata penting untuk kita tekankan aspek emphasize on people, kepada manusia tadi, sebab dia kata kita lah community tadi, manusia tadi yang kumpul warisan tu, kita yang buat, kita buat dia, kita yang create this heritage, this is parts of our culture dan this heritage also should benefit kita lah, they should benefit kita communities lah. Okay, so kita tengok kat sini dekat France dia menekankan aspek saya cakap tadi bahawa France tu dia menekankan awal-awal dia konsep individual heritage identities. Kalau Jerman dia lebih menekankan kepada aspek
book dengan artifact dengan konsep conservation and commemoration, tugu-tugu peringatan kan. So dalam konsep ni kita tengok bahawa tak boleh sampai tahap tu sajalah. Dia kata sebabnya kita tak boleh fokus on the tangible aspect sahaja sebab dia kata kat sini people feel more strongly about things they do. Maksudnya kita as a human being, kita bukan rasa connected to the to the physical existence of a object tu, tapi kepada apa yang kita buat terhadap objek tu dan apa yang kita rasa terhadap objek tu lah. So dia kata kita lebih tekan kepada apa yang kita buat lah daripada apa yang kita punya. Kita ni punyaan kita kan, tapi what we do with this, kita guna untuk menulis dan sebagainya lah, fungsi dan sebagainya, meaning. Okay. So intellectual discourse ada wujudlah perdebatan dan penjanggahan dan perbincangan perkongsian among the intellectuals. So daripada situ munculnya ilmu warisan sebab ada significant contribution yang hebat lah daripada pelbagai disiplin memang scholars nak berbincang secara intelek tentang warisan. So contohnya Robert Howison ni dia study tentang konsep warisan tu lah dalam abad 1980-an. Sebab reaction economic decline, dia cakap bahawa heritage ni dominate certain group. Sebabnya kita cerita pasal konsep elitis, kita cakap pasal konsep private and public heritage kan. Maksudnya dia kata eksklusif mungkin objek warisan yang dikonserv, yang dipilih sebagai objek warisan usually ada aesthetic element. So aesthetic element tu represent those who have maybe structure yang bagus, yang cantik. Kalau nak buat structure bagus, cantik, rumah yang cantik tu usually from who? Kan golongan yang kaya, golongan yang ada duit lah untuk came up untuk bina rumah atau bangunan yang cantik. So kalau dekat luar negara dia dah ada movement heritage from below, heritage from daripada konsep immigrant heritage, konsep homeless heritage dan sebagainya, yang dia sort of bercanggah lah daripada konsep yang saya cakap tadi, elitis dan sebagainya. So selain itu ada coming of heritage interpretation by Tilden ni, Freeman Tilden dan Uzzel, yang cerita macam mana kita nak interpret warisan, objek warisan. Contoh bila masuk dekat museum, kalau warisan tu yang ceritakan tentang kesedihan, how can we represent dan deliver this heritage object supaya bila orang pergi, orang faham message dan meaning objects tersebut lah. So seterusnya Ashworth Stonebridge semua cakap pasal konsep dishonor nature lah, yang mana dalam konsep warisan pun tak semua interpret heritage object tu sama kan. Lain-lain ada pelbagai angle dan perspektif yang berbeza. Dan seterusnya muncul konsep museum study lah, nak study tentang museology, curatorship, cara nak preserve, macam nak educate the public tentang heritage objects yang ada dalam museum dan collection dan sebagainya. So seterusnya wujud juga authorized heritage discourse yang dipopularkan oleh Waterton, Watson, Winter, Harrison and Smith, yang ni memang dia selalu collect writing paper tentang authorized heritage discourse, di mana dia cakap bahawa dia menentang lah, sort of mencabar current punya study in heritage, bahawa warisan ni layak dipelajari daripada golongan expert saja yang decide apa yang penting. Saya nak conserve, jadi guardianship dan stewardship of the heritage. So dia kata dia kena tengok heritage dari pelbagai angle, especially those who own the heritage, which is mungkin dari segi ke aspek community, dia pun emphasize aspek of those marginalized community dan sebagainya. So daripada sini juga muncul juga intellectual discourse, di mana ada certain specific journal lah, Journal of Heritage Studies, contoh Routledge, Cultural Heritage Xavier, yang di mana those scholars berkumpul lah untuk berbincang tentang warisan. Okay. So pengajar warisan ni dikata ada privileging theory, teori lah. Dari aspek teori ni dia kata awalnya different disiplin, macam-macam disiplin yang pelbagai nak cuba faham warisan dari perspektif mereka lah. Okay, so dia kata tak kisahlah dari segi akademik ke professional field ke dan sebagainya lah. So daripada sini wujudnya fragmentation. Fragmentation tu
perpecahan lah perpecahan. So dia kata daripada different disiplin berbagai geografi, dia nak faham pasal konsep warisan dengan dia punya approach lah, different methodology, konsep, knowledge, amalan dan sebagainya. Yang mana dia akan define warisan tu based on dia punya disiplin lah. So dia kata kat sini maka ada attempt yang menggalakkan supaya ada multi or cross disciplinary boundaries. Kita break this cross disciplinary boundaries dalam aspek social science ni supaya kita ada cross disciplinary study lah dalam konsep warisan, bukannya orang yang dalam bidang saja boleh bercakap tentang warisan. Okay. So Winter ni dia cakap ada isu masalah language of heritage tu, sebab dalam konsep warisan dia evolve, maksudnya bergerak slowly moving dalam bidang ilmu social science and humanities. So sebabnya dia kata banyak misreading of heritage. Orang faham konsep warisan ni adalah bangunan, artifak kan. Tengok bangunan artifak orang konservator ke ataupun arkeologis ke sahaja yang layak untuk bercakap tentang warisan, untuk study tentang warisan dia kata. Sedangkan dia kata aspek intrinsic value yang saya cakap tadi adalah elemen-elemen intrinsic tadi, dalaman yang merujuk kepada aspek social, material, past and present of this heritage object tu lagi penting untuk kita explore dalam nak memahami heritage object, artifact dan building tadi. So dia kata benda ni akan lead to confusion sebabnya dalam nomination World Heritage Site ke dalam pengurusan tapak warisan negara ke kebangsaan ke apa semua, dia kata usually kalau pewartaan ke apa dia rely on expert saja. So as you can see current punya practices pun rely expert, orang yang dia pakar saja dalam material punya aspek lah tadi, material centered disiplin, yang mana dia menekankan aspek privilege, aspek scientific punya methodology without considering the aspect of social, saya cakap tadi, intrinsic value, social, historical, past, present dan sebagainya. So dia kata kat sini dari segi representasi sosiologi dengan cultural geographer ni paling kurang representation dia lah dalam World Heritage, National Nomination, pengurusan dan sebagainya. So dia kata kat sini bila kurang kajian tentang aspek social aspek tadi kan, social aspek, historical dan sebagainya, value, culture tadi, maka orang kuranglah faham macam mana nak engagekan dan kenapa pentingnya community studies tu dalam nak engagekan dengan physical aspect of the heritage objects, yang mana dalam menjaminkan kelestarian tadi, sustainability of the heritage objects, dia kata orang yang hasilkan, yang buat this culture lah, maksud material culture tu, bangunan ke building artifact itulah yang penting dalam memastikan kelestarian heritage objects. So dia kata kat sini dipanggil lah call for greater theoretical depth, maksudnya perlu ada teori, method yang pelbagai, yang lagi concentrated dalam nak memahami warisan ni from various discipline dan angle. Okay. So kat sini dia suggest lah macam contohnya benda sama Waterton dengan Watson, usually geng-geng diorang lah yang membincangkan tentang aspek critical heritage studies. So dia kata dia suggest teori tentang warisan perlu diperbanyakkan dalam bidang-bidang yang pelbagai dan sebagainya. So dia came outkan dengan aspek critical heritage imagination, maksudnya kita kena imagine dan study heritage tu dalam aspek yang mendalam lah, kita kena mencabar konvensional punya ilmu warisan ni dari aspek yang perspektif yang pelbagai, politik, power, struggle, social structure dan sebagainya lah. So dia kata kat sini maka perlunya dia suggest proposition for pendekatan yang komprehensif, yang macam orang kata holistic punya approach, supaya kita boleh hasilkan theoretical contribution, pendekatan teori yang pelbagai dalam nak memahami pengajian warisan lah. Okay. So selain itu Winter, dia pun 2014 dia pun
membincangkan jugalah tentang kesesuaian pendekatan Western dengan European lah dalam aspek conservation, macam kita nak applykan aspek conservation dari perspektif Western tadi, yang mana kita bersandarkan kepada few charter saja yang tak menyeluruh lah. Charter tu contohnya kata Afrika, Charter for Africa, Burra Charter, NRA document. So dia kata kat sini mungkin sejarah daripada kita lah, especially Asian, history of colonialization, kita kena jajah kan, post colonization, campur dan ada percampuran ilmu dan metod dalam pengurusan warisan semua. So tidak ada standardized approach mungkin daripada kita yang kita punya. So dia kata kat sini warisan ni, dia kata Asian, budaya Asia ni memang completely different from Western culture dalam konsep heritage preservation lah. So jadi bila kita gunakan pendekatan dia yang campur gaul yang kita ni, kita rasa tu pendekatan approach dia lah. Mungkin even though dia kata tak ada kajian spesifik mengatakan tu approach dia, tapi ada mixture, but because of this budaya kita sendiri yang berbeza dengan Western tu, kita rasa tu adalah Western approach lah. So dia kata kat sini, selain itu konsep political aspek lah, macam Western dengan Asian pun lain kan. Kita dipacu oleh maybe jentera ekonomi, untuk kita nak ada tourism, tapi kita nak juga memajukan negara kita, melestarikan negara melalui ekonomi punya pacuan kan. Contohnya Melaka jadi satu hub pelancongan dan sebagainya. Dan so dia kata kat sini Asian countries ni dia pun nak jugalah muncul secara globally, di recognize lah. So dia kata benda ni susah untuk Western and global punya structure ni untuk recognize Asian. Sebabnya challenge cabaran tadi daripada konsep authenticity tadi. Nanti kita akan bincang konsep keaslian tadi, yang mana daripada standard of European countries dengan Asian punya countries dari aspek authenticity tu mungkin berbeza lah. So daripada kat sini dia kata sebab daripada teori pluralization yang menggalakkan kepelbagaian pengajian warisan tadi tu, daripada situ slowly munculnya definition lah, pengiktirafan dalam konsep warisan. Contoh yang saya cakap tadi, Burra Charter ke Venice Charter dan sebagainya, yang acknowledge bahawa bukan objek monumen saja, bukan building saja, tapi few other things seperti festival, cuisine, dance, performance and architects tadi, aspek intangible lah. So dia kata ini menunjukkan bahawa kita dah slowly matang dalam nak mengiktiraf nak buat polisi dan undang-undang antarabangsa yang cuba untuk acknowledge other parts of the continent lah, of the world, yang mana dia kata konsep warisan ketara dengan tak ketara, kepentingan aspek intangible aspek, human aspek, non-human aspek dan sebagainya. So dia kata sebabnya kalau kita tengok Asia dengan Western, Asia ni dia kaya dengan warisan tak ketara kan. Kalau kita duduk kat Kelantan pun hari ni boleh tengok macam-macam jenis makanan kan, makan nasi, makan macam-macam makanan. Itu kategori makanan, dia kata performances, yang mana itu kita dah slowly lah di-acknowledge kan, Malaysian truly Asian dan sebagainya. Kita punya tradisi ni yang pentingkan warisan tak ketara from the Asian parts ni, dia kata dah slowly diterima dan jadi macam sort of global trend kan. Okay. So dia kata kat sini, dari sini kita boleh tengok bahawa warisan tu patut difahami dari konteks dia. Lepas tu konsep Eurocentrism tu, kalau Eurocentrism dalam konteks sosiologi ni dia kita sandarkan value kita ni, kita cuba nak faham value orang based on our own value. Tak boleh, kita kena faham value orang based on their own value lah. Kita tak boleh guna standard kita. Okay, so dia kata kat sini this scholars juga dia promote lah pelbagaian definisi warisan ni untuk mengelakkan tension perselisihan dalam konteks global tadi. Okay, so kita tengok US dengan European countries ni dia dah conquer global academic trends lah, sebabnya
ialah dari macam mana dia boleh conquer global academic trend in terms of heritage study juga melalui ada research banyak dia, publication, writing dan English language yang membentuk theoretical perspective dan understanding dan penyebaran dia secara global. Walaupun mungkin certain countries, bukan Malaysia sajalah, negara lain pun tak faham, tapi sebab bahasa global maka dia kata dia punya teori tu lagi well received, diterima lebih lah daripada kita. So kita pun halangan bagi kita, dia kata writing of non-Western histories by Western scholars, halangan kita mungkin tak nak baca sangat penulisan daripada English yang restrict this knowledge lah tentang teori dalam warisan. So dia kata writing penulisan sejarah-sejarah orang Asia juga pun banyak ditulis oleh Western scholars kan, macam Kuis Barbara Andaya tu, dan sejarah Melayu dan sebagainya. So dia kata yang mana benda ni perlu difahami oleh local people macam kita biasa Malaysian lah, mostly we are more focused on reading bahasa Melayu sajalah kan. So dia kata bila penulisan US dengan European conquer academic trend tu, teori dan semua tu dia apply dalam konteks dia, bukan kita, walaupun dia study tentang kita lah. So dia kata kat sini slowly kita dah benda pemahaman tu diterima secara global, dan mungkin dia punya pemahaman tentang konteks Asian tu tak sama lah daripada kita as an Asian people dan sebagainya. Okay, so Hall pun dia sama juga, dia kaji tentang British heritage punya konsep pada zaman Perang Dunia Kedua dulu, dan kesan dia macam mana konsep British, Black British dan sebagainya. So susah dia kata nak faham konsep warisan tu dalam challenging lah, mencabar sikit dia nak terangkan warisan dalam cara yang demokratik, sebabnya warisan dekat Britain pun tak demokratik, tidak democratic way, tak bebas lah, tak ada siapa boleh bukan tak ada siapa, not all can express their heritage, contohnya heritage of minorities, homeless, immigrant kan dan sebagainya. So dia kata kat sini cabaran ni mungkin dia kata cakap decentralization of heritage of Eurocentrism tadilah. Dia nak konsep Eurocentrism disandarkan, dia buat interpretation of other culture based on their own culture. Okay, so kat sini contoh dia kata lack of migrant experience of heritage, tapi sekarang dah ada slowly movement study tentang heritage, migrant heritage tu lah. So kalau ada migrant punya scholars dan apa semua, tapi mungkin dia kurang funding dan sebagainya lah. Okay, so dia kata kat sini bila jadi macam dekat British punya Britain tadi, dia kata local people yang duduk dekat dekat western country tadi mingle dengan other British majority people, semua mungkin budaya dia akan slowly hilang lah, sebab dia tak berada, dia dilihat dari perspektif non-western punya konteks dan sebagainya. So dia kata kat sini perlulah untuk kita faham bahawa heritage tu, isu dan sebagainya perlu difahami dari aspek konteks yang sebenar lah, dan tidak boleh dipengaruhi oleh global movement. So seterusnya ada juga konsep contested heritage, yang mana contested heritage ni mungkin bahasa dia pun term dia digunakan secara interchangeably, lebih kurang samalah dengan difficult heritage, dissonant heritage, dark heritage, contested heritage tadi. So dia kata contested heritage ni merujuk kepada dia kata aspek warisan yang kita kena sentiasa debatkan, sebab warisan tu dia tak ada satu meaning, dia ada pelbagai meaning dan interpretation from other people, dan orang tengok dari angle yang pelbagai lah. Contohnya warisan bagaimana yang layak untuk kita selamatkan, contohnya warisan bagaimana yang kita nak yang kita perlu lupakan, dan tak semua warisan kita boleh ingat, contohnya kan. Contohnya let's say Sharon McDonald, dia kaji tentang Nazi kan, camp Nazi semua tu. So warisan tu sangat menyedihkan, dan kalau boleh contohnya mungkin among the Jews yang kena ni, dia tak nak kaitkan tu parts of their history dan sebagainya lah. So how can we commemorate this warisan yang menyedihkan, yang
yang dikaitkan dengan atrocities, murder macam kita. Banyak jugalah colonialization, dijajah dan sebagainya, peperangan dan sebagainya. So dia kata, how can we communicate this past heritage ni untuk current punya konteks lah. So dia kata perlulah ada public discussion tentang objek, material objek tadi, warisan ketara dalam konteks kumpulan, komuniti dan sebagainya lah. Okay. So contohnya area concern tadi saya sebutkan, ada dark tourism, atrocity, ada pembunuhan jenayah dan sebagainya, perhambaan, peperangan, konflik, ada kolonial macam kita, kolonial history kan, LGBT dan sebagainya. So tadi semua macam dark heritage tadi, dia merujuk kepada warisan yang menyakitkan lah, yang menyedihkan, yang susah, yang naikkan dengan kekejaman, yang memalukan dan sebagainya. So dia kata dark heritage tapak tapak warisan gelap tadi, ataupun gelap tadi mungkin merujuk kepada kawasan yang menyedihkan lah, menyedihkan, pembunuhan ramai-ramai dan sebagainya, peperangan. So macam mana kita nak interpret this heritage site lah dia kata. Okay, so dissonant heritage pula merujuk kepada warisan yang ada percanggahan in terms of interpretation lah. So percanggahan tu dia tengok dari aspek yang pelbagai. Contohnya orang industri tengok macam mana, tourist tengok macam mana, community tengok macam mana, politician tengok macam mana, marginalized community tengok macam mana, authorities macam mana dan expert macam mana lah. So dia kata dia tengok dari aspek yang pelbagai yang mana tak ada persefahaman antara this kind of people. Okay, so dia kata contested heritage ni dia tengok dari perspektif yang iris dan sebagainya. So McDonald dia memang kaji tentang difficult heritage lah, warisan yang sukar, warisan yang sukar, warisan yang susah. Saya cuba cari term dalam bahasa Melayu tapi saya tak jumpa, so saya mungkin boleh cakap dia sebagai warisan yang sukar atau warisan yang susah, yang sukar. So dia kata, dia tanya macam mana dia buat buku ni, boleh tengok Negotiating Nazi Past in Nuremberg and Beyond. Dia kaji macam mana tempat ni lah, kekejaman berlaku, macam mana city dengan nation people kat situ tu deal dengan perpetrating atrocity, kekejaman yang berlaku, dan macam mana identiti sekarang ni kita nak kaitkan dengan sejarah mereka tu yang menyakitkan dan memalukan untuk diingat kembali. Okay. So yang ni contohlah saya guna yang kelas saya sebelum ni, pasal sem lepas saya ingat contoh Black Lives Movement kan, semua orang duk share pasal gambar hitam lah dekat IG, semua kan gelap semua. So rentetan daripada banyak dah yang berlaku. So Black Lives Movement tu jadi satu global movement which impacts the heritage punya disiplin juga pada masa beberapa bulan sebelum ni. So dia kata contohnya sebab Black Lives Matter punya movement masa itu, saya ingat pasal kes George Floyd kan, pembunuhan dekat wherever lah yang dah berlaku sebelum ni, saya tahu. So dia kata dekat UK pun berlaku beberapa movement yang menceritakan tentang Black Lives Movement, yang menceritakan tentang tadilah contested heritage, yang mana dia kata orang in terms of their past heritage dan sebagainya. Contohnya dekat UK dia ada Edward Colston punya statue, dia dirobohkan, dicampar dalam dalam sungai sebab dia melambangkan tentang racism lah, sebab dia dia melambangkan slave trade, yang menceritakan tentang sejarah dan warisan orang kulit hitam yang dihamba kepada golongan di Britain tadi. Okay. So dia telah dijatuhkan campak dalam ni sebagainya, dan respon daripada English History England sendiri, dia pun cakap ada section tentang contested heritage. Dia kata dia faham bahawa ada beberapa daripada statue yang dia telah ada dekat dari London tu yang menceritakan tentang slave trade dan masalah sejarah yang memalukan buat golongan kulit hitam dan sebagainya. So dia ceritalah kat sini tentang pembuangan statue, removal of statue dan sebagainya.
Okay, so benda-benda contested heritage dan certificate heritage semua ni adalah salah satu contoh lah yang berlaku dekat Britain, but there are other parts of the world yang menceritakan tentang aspek warisan yang sukar, yang susah, yang sedih ni. Contohnya Bosnia National Library masa zaman peperangan, Bosnian War, pembunuhan secara kejam kan, almost million. Dekat Malaysia pun ada juga sebagai contoh mungkin colonialisation kita, peperangan dan sebagainya. Contohnya September 11 kan, walaupun it is sort of a very sensitive issue but it reflects the history of us dan kisah-kisah yang berlaku, sejarah dan warisan kita lah. Okay, so ini adalah one of the digital creation by Malaysia Kini. Beliau create link, dia ada sort of all the infos tentang what happened in 13 May dan sebagainya. Ni macam-macam lah. Contohnya yang di-storekan, all the street semua dah kena inilah curfew dan sebagainya. Okay. Okay, so critical heritage study. So dalam konsep tadi itulah merujuk kepada aspek kritikal lah. Kenapa kita nak faham warisan tu, ada aspek yang kritikal yang kita mencabar conventional knowledge about heritage, bukan dari segi okay bangunan ni cantik, jom tengok, comel, nak conserve, macam nak conserve. Bukan setakat tu saja, tapi kita tengok daripada multi layers aspek, multi-dimensional lah, social structural aspect, power, struggle, konflik dan sebagainya. Yang mana benda ni sebenarnya berkembali semula kepada aspek how can it benefit to the community lah, orang yang hasilkan warisan tadilah. So dia kata ni lah definition, dia kata heritage ni is a practice that is amalan yang dibentuk daripada past kepada present lah. Maksudnya dia bukan kita study tentang dulu, tentang past saja, tapi it has to have a continuation from past, current dengan present lah. Okay, yang mana mungkin meaning dan maksud penggunaan dan sebagainya mungkin berubah, kita recreated, renegotiated dan sebagainya lah. Okay, so ni punya definition lebih kurang sama lah. Past become active and alive. Maksudnya past dulu kita study bukan for the sake of in the past, tapi kita make sure dia hidup kembali untuk sekarang dan digunakan kembali oleh those communities involved lah. Okay, so dia kata kat sini critical heritage study pun dia cuba nak explore hubung kait antara contemporary issue yang sekarang ni tentang manusia, warisan dan power tu, structure. So dia kata critical heritage study ni sebenarnya reflection daripada reaction lah kepada istilah yang dikeluarkan oleh Laura Jane Smith tadi, authorized heritage discourse tu. So dia kata macam mana there should be a negotiation of meaning. Maksudnya authorized heritage discourse, dia cakap bahawa maksud orang yang ada authority untuk define this heritage object meaningful, kena conserve, guardian, penjaga dan kena masuk museum ke, tak ada siapa dah boleh ni, kena tengok je kat macam dan sebagainya. Dia kata sebenarnya perlu ada negotiation, negotiation, kerjasama, mungkin tindakan dua hala dan sebagainya daripada pelbagai pihak lah, bukannya daripada those who have power, especially those from experts on ni lah, pakar bidang sahaja dia kata. So daripada situ macam mana dia kata struggle over power tu, those who have power, of course lah authority yang mampu untuk define this heritage, layak untuk conserve this heritage, macam ni dan sebagainya. Nanti kita bincang balik tentang involvement dan sebagainya. Okay. So ini antara definisi lah by few scholars, tapi macam saya cakap tadi, geng-geng dia kan, Ashworth Bridge, dia kata warisan ni dissonant, tak sekata lah, maksudnya ada pencanggahan dan sebagainya, tak harmoni maksudnya. Okay, dari segi interpretation dan sebagainya, negotiation of conflict dan macam-macam lagi lah. Tu among the few other definition contested by different scholars lah. Okay. So dia kata in the end dia cakap warisan ni sebenarnya adalah satu proses dia kata, bukannya benda, bukannya objek, dan dia sebenarnya secara dasarnya mungkin dia adalah tak ketara semuanya.
dikatalah tak ketara intangible. Sebabnya dia kata heritage ni dia kata sesuatu yang ada kesinambungan kan, sinambungan daripada yang lepas punya. So kita yang lepas tu untuk masa sekarang apa fungsi dia, apa function dia, apa simbol dia, apa interpretation dan connection dia dengan current punya situation. So dia kata dia merujuk kepada proses lah, bukan saja objek sahajalah. So dia kata dia ni bukan noun tapi verb, kerja kan, kata kerja kita panggil. So dia kata heritage ni adalah mentality, satu pemikiran lah, way of knowing, seeing. Then all heritage becomes a sense of intangible lah, sebabnya bila kita cakap pasal heritage objects, dia objects in its own lah, objek. Tapi sebenarnya bila kita tengok macam mana nak tahu objek ni, kegunaan dia, fungsi, meaning, whatever that is associated with this object. So dia kata essentially and inherently heritage is intangible lah. Dia kata, so dia kata ada istilah yang famous Smith ni cakap, dia kata there is no such thing as heritage tu. So dia kata all heritage is intangible and negotiated with via social cultural process. Maksudnya warisan tu dia kata boleh negotiate, maksud kata tak boleh nak ubah ke apa, tak boleh nak gunakan sekarang, tak apa, kena kekalkan aspek mungkin lah. Maksudnya dia kata sebabnya heritage tu digunakan dan this community akan reinterpret, renegotiate the meaning for the current use kan, contemporary uses. That is why what is the use of heritage according to team ni lah, Smith dengan Harrison, Waterton dan sebagainya. So dia kata kat sini critical heritage study ni dia menekankan aspek atau usaha untuk membetulkan dan memperbaiki aspek konservasi, praktis konvensional punya praktis dalam aspek konservasi lah. Sebab dia kata kat sini, dia kata dia cuba nak leraikan isu konsep profesionalisme dalam konsep konservasi itu, bahawa hanya ada those who are in power saja yang mampu untuk bagi idea critical, bagi komen dan suggest what are the best methods in conserving the heritage objects tu. So dia kata kat sini maka perlulah untuk perkembangan pengajian warisan ni, supaya kita kena cuba untuk provoke this conventional approach ni untuk menggalakkan penglibatan daripada bukan sahaja professional practice tapi daripada pihak yang pelbagai tadi. So dia kata budaya konservasi ni, budaya amalan konservasi ni just for the sake of conserving from those experts saja kena berubah, dia kata. Kena ubah, dan maka kita kena ada ada cara lain of doing heritage lah based on Smith ni. Kat sini adalah beberapa dia summary daripada aspek tu, yang bahawa dia nak cuba mencabar conventional punya warisan lah, daripada fetishing of expert punya knowledge tu, yang mana ada mungkin kita boleh tengok daripada pelbagai angle dan sebagainya. Okay, saya sentuh sikit tentang postmodern dan postmodernism, yang mana postmodernism dan globalization ni membawa kepada aspek yang saya cakap tadi, winter dan sebagainya. So dia kata postmodern ni berasal daripada western lah, yang mana bila kita sebut postmodern dia kata de-differentiation, maksudnya tak ada beza kan, macam tu lah. Dia kata tak ada beza, key dia. Lepas tu tak ada boundary, semua sama lah. Okay, incorporation of past landscape is into a present, maksudnya kita applykan landscape yang dulu-dulu pun kepada current punya konteks, yang untuk menepati kehendak postmodern dari aspek mungkin architecture dan sebagainya, design dan sebagainya. Okay, so dia kata postmodern punya structure pun lebih menekankan kepada aspek dekorasi yang enhance dari aspek historical punya material dan sebagainya lah. Okay, so dia tunjuk kat sini postmodern sekarang punya trend, dia kata dia tertarik kepada konsep those in the past tu as parts of their commodity lah, yang mana yang ni boleh kita kelaskan sebagai aspek prestigious historical architecture, bangunan yang cantik yang ada estetik 5 dan sebagainya. Okay, so masalah kat sini bila kita kata aspek globalization tak ada beza, semua sama, lack of boundary, problem bila ada aspek ini dia kata mencabar konsep itulah.
challenge konsep warisan tu adalah sesuatu yang personal, sesuatu yang kita consider tingkat lokal, regional or national. Macam itulah. So dia kata secara ironi lah dia kata higher degree of independence of local committee. Macam secara rumusan yang saya faham, dia cakap bahawa bila local committee cuba untuk lari daripada 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 kontrol national government, macam nak ada penglibatan lagi, nak lari daripada kontrol government, maka sebenarnya dia pun dah mencuba follow trend punya global movement yang ke arah liberal tadi, standardization dan sebagainya. So dia kata ancaman dalam globalisasi ni antaralah macam ancaman kepada perbezaan lokal tempatan lah. Bila kita duduk kat tempat lokal, kita ada kita punya local distinctiveness, perbezaan secara lokal kan. Tapi bila ada global punya globalization, kita nak follow satu template yang sama yang kita panggil standardization tu. Yang ni saya bagi contoh yang berlaku dekat Japan. So dia kata kat sini the question aspect of conservation dekat Asian punya West tak sama. Contohnya aspek kalau dekat Asian, dia menekankan kepada aspek intangible kan, intangible knowledge, kemahiran, skill dan sebagainya. So dekat kita tengok contoh daripada Issei Grand Shrine ni dekat Japan, contoh yang sesuai lah nak tunjuk bahawa kepentingan warisan konservasi warisan tak ketara ni dari aspek Issei Grand Shrine tu dia kata. So dia kata yang ini sepatutnya kalau bagi mereka orang Jepun ni Issei Grand Shrine ni penting, macam layak lah untuk diwartakan sebagai tapak warisan dunia dari perspektif Jepun ni. Tapi dia kata dia tak diwartakan dan even tak dilistkan dalam tapak warisan dunia ni. Kecuali kalau kriteria for inscription tu dah berubah oleh inilah. So dia kata secara prinsipalnya dia kata bangunan ni dah dibina dibina dalam konteks form dia sama, sebiji sama for the past setiap 20 tahun. Dia kata dia dibina setiap 20 tahun, dia rombak balik for over 1,300 tahun. Konsep tu dia panggil Shiniken Shengu. So lepas tu dia kata teknik applied tu semua sama, tapi dia guna lumber tu lah, kayu kayan tu orang panggil balak ke apa semua kan. Kayu kayan tu yang baru lah, dia rombak balik, dia bina baru which is exactly the same, yang mana ia menunjukkan konsep pengekalan aspek kearifan tempatan, local craftsmanship whatever lah, yang sama. So dia kata kalau tengok daripada current building tu as new, so dia takkan dianggap sebagai sesuatu yang baru dari segi aspek World Heritage Inscription, dia takkan dianggap sebagai authentic lah. So dia kata kat sini sedangkan dalam konsep Jepun punya aspek of conservation tu dianggap sebagai an achievement lah, dia boleh preserve the kearifan tempatan, kemahiran yang skill dan knowledge tu dalam nak bina balik bangunan tu yang dipass down daripada 1,300 tahun yang lalu. Sebab dia kata the essence of whatever heritage building yang diinscribekan bawah tapak warisan dunia pun sebenarnya dia nak menekankan aspek power, kesenian binaan dia, kemahiran orang dulu. But dia kata yang konsep ni kemahiran tu ada dan di preserve for the past 1,300 tahun, but for dalam World Heritage Inscription dia takkan anggap tu layak untuk diwartakan sebagai tapak warisan dunia sebab dia baru, dibina baru, even though all the local knowledge samalah bangunan sebiji dia kata. So dia kata dalam konteks ni kita nampak bahawa warisan tak ketara tu dia kata contohnya skill, kemahiran semua tu lagi penting sebenarnya dalam nak melestarikan tangible products tadi. So dia kata kat sini konsep Shiniken Shengu tu mungkin susah bagi Western untuk faham lah. Konsep dia scrap and build, rombak balik dan bina balik. So mungkin dalam konteks tu dia rasa tak sustainable lah. Dan guna barang membazir natural resources dan sebagainya. Tapi bagi konsep those Japanese punya community, dia kata konsep Shiniken Shingu tu adalah some sort of never changing ritual lah, ritual yang
tak berubah tu, sentiasa fresh. Okay, so dia kata kat sini tu melambangkan aspek dia lah ke holiness dan sebagainya lah, tempat religious site. Okay. So kat sini kita tengok bahawa ada perbezaan dan percanggahan Western dengan Eastern perspektif dari aspek authenticity yang saya sebut tadi kan. Okay, so ini elemen dalam Narada Document Statement. Dia kata artikel sebelah, dia kata all judgment about values attributed to cultural properties bla bla bla, semua ni dia kata may differ from culture to culture, mesti berbeza daripada budaya ke budaya yang lain. Okay, bila kita cakap tentang komuniti tadi, aspek kepelbagaian values tadi, so kita kena faham konsep komuniti kan, agent yang penting dalam heritage conservation. So dalam place dia kata tempat tempat, contoh let's say tempat wujud tapak warisan atau objek warisan tu, locality lah, tempat tu dia kata mesti ada 3 elemen yang penting, yang mana physicality, tempat tu, geografi, lokasi tu, dan maksud tadilah meaning and values. So meaning and values tu are contributed by siapa? Dia kata kat sini filled by people. So manusia isi tempat tu. Kalau objek contohnya Isya Jinggu saja as a place, tak ada maksud pun sebenarnya, tapi maksud dan meaning tu sebenarnya adalah di-create oleh manusia, amalan yang dia buat kat situ, practice, object representation dan sebagainya, yang mana all the social lives happen within this place lah. Okay, so inilah antara beberapa model dan teori konsep yang dikenalkan oleh beberapa teoris lah. Dia kata bahawa macam mana nak faham sense of place tu, perasaan kepada satu tempat di mana these heritage objects belong to lah, dia kata. Contohnya place dengan sense of place ni macam mana dia terjadi sebab ada lokasi, ada perasaan emosi yang melibatkan perilakuan yang mana dalam proses tu berlakulah social and cultural process dan sebagainya. So dia kata sense of place tu ada kaitan pula, berkaitan dengan attachment tu. Bila dia ada sense of place, you rasa nak terlibat dengan whatever activities in conservation. Contohnya bila you dah duduk kat tempat tu, you dah involved dengan ritual, you dah selalu praktis duduk 20 tahun kan, dah memang selalu makan nasi kerabu ke, selalu pergi dekat tengok wayang wayang kulit ke, kuis, wayang kulit, semua kan dah grow with that social practices, ritual, myth, symbol. So obviously you want to attach to this heritage conservation lah. Okay, so ada level-level dia. Contohnya outsideness dengan insideness. Outsideness tu tak rasa nak terlibat langsung lah orang luar. Inside ni rasa terlibat, rasa belong dalam orang dalam lah. So dia kata alienation, homelessness, not belonging. Dia tak rasa nak belong to the place lah. So dia kata kalau perasaan insideness tu duduk dalam satu tempat, dia rasa sense of belongingness, ada kaitan dengan identiti dia. So in the end dia akan participate in whatever activities that is dalam nak conserve warisan. So dia kata kat sini level of scale of sense of place ni, dia kata daripada pertama tak ada sense of place langsung, dia tahu dia duduk kat tempat tu, belongingness, attachment, dia identify dengan place goal kan. Lepas tu involvement, dan paling tinggi sekali kita sampai tahap nak sacrifice for the place. So kalau kita tengok dalam involvement and sacrifice tu, saya tak nampak lagi contoh yang sampai sacrifice, but mungkin sacrifice tu dalam nenek moyang kita yang nak berjuang dengan nak pertahankan tanah Melayu ni kan sampai sanggup mati lah. Involvement mungkin kita tengok macam movement yang non-governmental organisation untuk conserve bangunan yang nak dirobohkan, okay, buat satu petition dan sebagainya lah. Okay, so ni sama jugalah lebih kurang teori dia. Okay, so community tadi, engagement, penglibatan community. World Heritage Convention tu dia define lah dalam aspek nak conserving warisan objek tapak warisan dan sebagainya. Dia kata kena ada aspek community lah. Dia kata kat sini Council of Europe dia define community sebagai people who value specific aspect of cultural heritage which they wish. Yang mana dia dia rasa benda certain aspect of warisan yang warisan budaya yang dia rasa bernilai untuk dia, dan dia rasa dia nak buat sesuatu dan dia nak pastikan warisan ni hidup dengan cara transmit to the future generation dan sebagainya.
Yang mana selain itu public participation, pelibatan orang awam lah. According to World Bank, dia kata proses, merujuk kepada proses yang mana semua orang, manusia ni, people, dia kata especially dari pelbagai aspek lah, orang yang disadvantage, minority dan semua ada apa nama power untuk involve dengan policy making dan boleh bagi pendapat dan sebagainya, boleh collaborate in the process dan boleh mempengaruhi decision making process tu. So dia kata konsep participation ni sebenarnya essence of human right, hak manusia. Semua orang layak dan bebas untuk bersuara dan bagi pendapat lah, especially is this apa nama benda ni involve dengan dia punya place making, tadilah identity making dan sebagainya. Okay. So kat sini beberapa macam mana kita, kenapa dan bagaimana warisan ni dia boleh memberi kesan kepada well-being kita as a community. Sebab dia kata warisan ni boleh bagi kesan kepada kita dari segi aspek well-being tadi, kesejahteraan rakyat tu warisan, sebab dia kata melalui social integration, maksudnya integrasi sosial yang mana kita rasa kita ada sesuatu yang sama yang kita kongsi dengan komuniti kita kan. Mungkin merujuk kepada amalan sosial dan sebagainya lah yang mana kita kongsi among our group lah, community setempat kita. So dia came out dengan term heritage community lah, community warisan yang merujuk kepada individu yang ada sense of identity, ada semangat identity yang belong to certain group yang mana dia dipunyai within this group. Belonging to the heritage lah. So dia kata sense of belonging lah, yang mana bila kita ada sense of belonging, kita ada social integration, so well-being kita improve lah, dia kata gitu. So dia kata aspek konservasi warisan ni dia kata patut ditekan kepada difokuskan kepada untuk serve the people lah. Jadinya bila kita menggalakkan aspek community punya well-being, social integration, heritage community tadi, maka pendekatan dia no longer should be bottom approach pada golongan authority kepada golongan bawah, tapi pada community, tapi community yang communicate kan bottom up approach. Nak faham warisan, aspek konservasi warisan, so kita kena faham dari aspek community dulu. Macam itulah. So dia kata dominant role of local communities in influencing decision. Maksudnya peranan penting community itu untuk mempengaruhi apa-apa keputusan tentang aspek heritage conservation dan sebagainya. Okay. So kata masalahnya most program-program yang melibatkan penglibatan komuniti semua, dia kata usually retorik lah, macam bersifat rujukan maksudnya tak ada penglibatan sepenuhnya lah yang menggalakkan penglibatan penuh daripada komuniti, saya kata. So kat sini kita tengok mungkin daripada teori Einstein, dia kenakan framework degree level of participation yang ada beberapa tangga ni. Dia kata pertama yang bawah ni pasif, yang atas ni aktif lah, level of participation, bawah manipulate, atas citizen control. So dia ada kategori dia, dua ni non-participatory, kategori tak, komiti tak terlibat langsung, yang tiga tu tokenism, yang ke atas tu citizen power, maksudnya komiti tu ada power dalam nak mempengaruhi pengurusan warisan, management dan sebagainya lah. So dia kata kat sini kalau non-participatory itu level bawah, lebih kepada golongan atasan, authority just nak bagi tahu, inform saja, nak educate kepentingan warisan dan sebagainya. Lepas tu tokenism tu yang mana komiti tu digalakkan lah, activities that allow, dia galakkan pelibatan komiti, mungkin dia panggil buat discussion kan, panggil ketua setiap kampung ke, dengar dulu meeting pendapat tentang this heritage objects yang they found ke, yang mana dia dengar pendapat daripada wakil-wakil komiti contohnya. Okey, tapi dia kata level penglibatan tu, pengaruh dia nak bagi keputusan, dia boleh bagi pendapat tapi limited lah, dia nak dengar ke tak dengar atas those power holders lah. Whereas citizen power tu merujuk kepada proses yang mana public tu ada
greater control lah as compared to the level of tokenism tadi, yang mana ada negotiation dan dia boleh ada majority decision making seat lah, boleh influence pula decision making dalam proses nak buat whatever decision making among the power holders tadi. So seterusnya propose leader by Einstein tadi suggest oleh Hui Yu Chan ni, dia classifykan kepada level of heritage management, bawah sekali education promotion, atas sekali self management. So education promotion ni macam lebih kepada government atau authority nak educate the public sajalah, nak raise awareness, usually centered around political agenda dan sebagainya lah. Protection kedua, protection conservation, public knowledge, acknowledge lah public ni, golongan komuniti ni dah tahu tentang warisan mereka, sama ada warisan ketara, tak ketara ke apa semua, dan dia tahu warisan mereka ni di-conserve dan preserve oleh government, tapi penglibatan dia sangat pasif dan one way communication sajalah, lebih kepada nak pass all the knowledge, info yang dah dibuat. So informing consultation ni dia kata yang mana public ni diberi peluang untuk mempengaruhi decision making, tapi lebih daripada konsep nak bagi tahu, nak panggil public hearing lah, panggil untuk dengar, macam konsep yang Einstein tadi lah. Advisory partnership tu dia ada peluang untuk membagi pendapat dan nasihat sekali lah, kerjasama sikit lah, yang mana tak semestinya galakkan participation yang sebenarnya lah. Okay. So ada dah, tapi sikit sahaja decision making dia, influence, pengaruh. Grassroots lead led negotiation pula, yang mana public yang initiate preservation campaign, macam yang cakap tadi kan, yang berlaku dekat baru ni Fraser Hill kan, yang pasal Fraser Hill tu dah ada public punya efforts untuk buat campaign, petition dan sebagainya, yang mana dia nak paksa government supaya do something about it lah. Tapi dia kata power tu masih lagi among the top management jugalah in the end, dia kata. So self management ni dia kata almost rhetoric, macam pujukan, but will never happen, sebabnya community ni takkan mampu untuk capai level self management, sebab dia mungkin consider different aspek yang as a lay citizen tak ada power dan tak ada power veto lah dalam nak mengurus warisan tanpa ketiadaan expert dan sebagainya. So dalam konsep self management kita pun sedar bahawa community pun dia bukan yang nak full ataupun self control, tapi lebih kepada a sense of control lah. So dalam konteks praktisnya sebenarnya rare citizen citizen biasa public ni dia punya level of participation setakat informing dengan consultation sahajalah. Okay. So daripada sini kita belajar bahawa lay citizen ni usually dia sampai informing dengan consultation tadi. Lepas tu perlulah kita balance power tu antara authority dan community. Lepas tu participatory program tadi dia kata usually ada government representatives lah yang bekerjasama dengan community, kan dipanggil untuk discuss dan sebagainya, but in the end keputusan tu dia dah ada dah, gitulah. So the public dia kata is aware of their input, dia sedar lah bila dah dipanggil untuk consultation dan sebagainya, tapi dia tahu bahawa power holders tu still have the power untuk buat decision making dan sebagainya. So dia kata kat sini perlu ada more citizen control, kita kena galakkan lagi public punya control over the policy making ni, supaya victimization of have-nots could be mitigated lah. Okay. So yang tadi saya beri contoh pasal penglibatan komiti, yang ni antara satu-satu penglibatan komiti yang berjaya di Jepun juga, pasal conservation work shrine, dekat shrine dengan temple, yang mana dia menggalakkan pelibatan orang-orang biasa sahaja. Yang ni tapak untuk pilgrimage. Kalau kita haji kan, macam laluan pilgrimage, kan, untuk this golongan-golongan orang agama lah, orang agama dia lah macam tu. So dia kata sebab tapak laluan ni dia kata usually consisting of soil and stone, batu-batu semua, dia kata tak memerlukan tahap kemahiran yang tinggi, yang pakar lah dia kata. So dia kata dalam ni dia kata
aspek conservation pilgrimage routes ni dia kata dibuat selepas dapat pengiktirafan tapak warisan dunia lah dia kata. Okay. So dia kata program tu nama dia Michibushin program yang mana contoh yang terbaik dalam pengurusan warisan yang berjaya yang involve various parties. Contohnya local community, local people, orang yang berminat dalam pengurusan tapak warisan dunia, organisation dan even business pun dia kata. So individu ataupun company boleh join, boleh participate dalam program ni dan boleh volunteer dalam nak susun batu kat sini kan, nak maintain the routes ni sebab dia tak perlukan kemahiran-kemahiran yang spesifik lah. So dia menggalakkan those people yang tidak ada, tak perlukan expert punya knowledge lah. Okay. So kat sini beberapa lah yang involve enterprise usahawan, contoh Santori, Kyobank, Nankai dan sebagainya, Nankai Electric Railway. So yang lain pula antara contohnya industri Elburn Valley ni antara tapak warisan dunia yang telah di-remove sebabnya dia nak memenuhi, saya cakap tadi kan, negotiation among the community. So dia sanggup untuk di-removekan sebagai tapak warisan dunia sebab nak memenuhi bagi saya aspirasi community sebab dia kata kat sini ada masalah pembangunan road lah, major transport dekat situ yang mana dia kata walaupun benda tu macam unfortunate lah tapi kita faham sebabnya dia kata sometimes such development needs to be a priority than retaining WH status. Maksudnya perkembangan dan pembangunan ni untuk kebaikan komuniti tu, maka dia kata yang tu lagi penting daripada kita nak maintain status tapak warisan dunia tadi, yang mana dia kata to realize various benefit untuk mengenali bahawa kepentingan yang lagi penting untuk masa depan komuniti dan bisnes setempat tu lah. Okay. So secara konklusinya kita faham bahawa warisan tadi daripada awal kan dia di construct secara worldwide daripada level yang kita tengok tangible, intangible. In the end bila kita tengok warisan tu adalah dia satu proses kan, proses daripada yang melibatkan warisan itself tu, how it is defined, it involve a negotiation and negotiation process lah daripada kita kenal daripada aspek tangible. Okay, ada lagi berlaku proses negotiation process and kita define and redefine. So dalam konteks ni as konteks critical heritage study tu in some ways saya setuju bahawa it shouldn't be kita tak patut tengok dari segi aspek conventional sahaja sebab this knowledge ni dia kata dia grow as bila kita move on kan, bila kita move on we have to terima beberapa multidisciplinary approach, cross-disciplinary approach dalam memahami warisan dan kelestarian warisan tadilah. Jadi kita pun tengok juga macam mana globalization mempengaruhi aspek kita punya place penempatan identiti kita tu yang mana mungkin dari segi aspek dia ancaman dia kepada identiti global local culture, local heritage dan sebagainya. Jadi dari aspek conservation juga kita tengok bahawa kita kena respect lah local punya regional or national aspect of conservation dan what they understood as authenticity dan sebagainya lah untuk memastikan diversity of heritage practices around the world yang mana it does not only centered on the western punya perspektif yang mana disandarkan kepada beberapa charters kan, Nara Charters Australian yang dengan African tadi yang mana wakil Asian tadi mungkinlah Nara Charters contohnya kan. So selain itu dia pun menekankan kepada aspek teknik know-how tadilah yang merujuk kepada aspek intangible element kan yang kita pass down kan daripada generasi seterusnya dalam aspek nak conserve dan manage warisan tadi. Okay. Okay, so saya rasa itu saja. Saya suka nak petik ayat daripada one of my informant dulu masa saya buat PhD sebab saya terkesan dengan kata-kata dia dah meninggal.
dia kata we have to take care of our cultural tradition. Dia merujuk kepada kita kena jaga warisan tradisi kita ni yang merujuk kepada tak ketara lah dia kata, because when we die, sebab bila kita meninggal dia kata we will leave aside our tradition. Bila kita meninggal kita akan tinggal semua tradisi kita kan. Kita dah makan kita dah selalu let's say dia ni kita dah selalu let's say lah amalan kan, buat certain amalan, kita dah selalu makan nasi kerabu contohlah kan, selalu makan nasi kerabu, kita memang practice this tradition dan sebagainya. Bila kita meninggal kita akan discontinue lah this intangible heritage practices dia kata. However the temple, maksudnya temple tu tangible lah. Temple tu maksud bagi this community lah. Dia kata it stays even when we die. Dia akan stay saja walaupun kita dah meninggal dia kata. So there will be other people who will use it. Akan ada orang guna dia. So dalam konteks ni dah beza dengan konteks yang kita cakapkan bahawa objek warisan tu yang tangible heritage objects, bila in the past tak boleh nak guna lah kan, kena conserve, siapa guardian dia, ada pun nak masuk kena bayar dan sebagainya. But dia kata dia kena reuse balik lah, kena define in the contemporary use and dan jaga dia. Dia kata however that tradisi merujuk kepada warisan tak ketara tadi, dia kata it is something within us, sesuatu yang dalam diri kita, dia kata something yang kita buat hari-hari kan, macam tradisi lah yang mana kita buat hari-hari tu merujuk kepada few domain lah tadi cakap, social practice kita pun macam-macam amalan yang kita dalam masyarakat Melayu lah daripada kita lahir contohnya kan, majlis berkatan lah, majlis apa macam-macam. So dia kata, tiba saya sebut perkataan kan. So dia kata antara amalan tu dia akan mati dengan kita lah, maksud dia kata. So apa yang penting bagi dia, dia kata lagi penting untuk kita cuba tekankan aspek yang intangible tadilah for those community. So based on finding saya punya ni juga pun kita punya community menegakkan aspek warisan tak ketara. So saya suka nak ambil contoh satu lagi. Kalau you buka buku Asian Heritage Management, kajian dia tentang Islamic Heritage, tapi dia cakap konsep warisan rumah tu, rumah warisan by this community dekat Melaka Negeri Sembilan kalau saya tak silap saya. Dia study tentang Sheikh Iskandar Arifin, tajuk dia Islamic Perspective and Malay Notion of Heritage Conservation. Dia cakap rumah tradisi yang di-pass down daripada keturunan sebelum ni, kalau aspek conservation dia by standard punya definition aspek conservation tu, tak boleh nak roboh-roboh ni. Dia pecahkan bahagian tu, okey ambil part ni bina rumah baru, yang ni bina rumah baru. Sebab dia kata apa yang penting dia adalah, dia kata dia nak jaga value ataupun meaning tempat tu lagi penting daripada heritage objects lah dia kata dan sebagainya lah. Okay, so sekian daripada saya. Alhamdulillah, saya rasa kita pun dah pun punya satu forum daripada oleh Dr. Suraya untuk publisher banyak sangat informasi yang telah diberikan oleh Dr. Suraya pada mulanya tentang heritage semua apa itu heritage. Tapi di dalam presentation tadi, perbincangan tadi disebutkan itu kesinambungan di antara heritage